Parlimen dibubarkan hari ini untuk memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Pengumuman itu dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan khas petang tadi selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Bahawa pada tengah hari semalam, saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan menyembah warkah permintaan kepada Baginda mengenai pembubaran Parlimen ke-14. Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Katanya dengan pengumuman ini, mandat akan dipulangkan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi negara menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU 15. Pembubaran ini ujarnya bagi menoktahkan suara-suara yang selama ini meragui keabsahan kerajaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengesyorkan kerajaan negeri kecuali Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor untuk mendapatkan perkenan Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN masing-masing agar pilihan raya dapat diadakan serentak. Meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing, ia wajar dilaksanakan serentak bagi memastikan rakyat tidak terbeban selain kelancaran proses demokrasi serta menjimatkan kos. Tempoh mandat kerajaan sepatutnya berakhir pada Julai 2023. Minggu lalu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, 3 negeri yang diterajui PH tidak akan mengikut jejak langkah kerajaan persekutuan sekiranya PRU 15 diadakan dalam waktu terdekat. Ia bagi memberi laluan kepada pemimpin di negeri berkenaan memberi tumpuan kepada kebajikan rakyat yang menghadapi banjir. Penetapan tarikh hari penambaan dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. 222 kerusi parlimen dipertandingkan pada PRU 15 untuk mendapat mandat bagi 32.4 juta penduduk di negara ini. Perdana Menteri turut menggariskan pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan pimpinannya bagi mengeluarkan Malaysia daripada terus diselubungi trilema yang dimaksudkan kemelut pandemik COVID-19, kelusuan ekonomi dan situasi politik bergelora. Kejayaan negara menguruskan pandemik COVID-19 jelas terbukti apabila Malaysia diiktiraf negara terbaik di Asia Tenggara dalam mendepani cabaran itu. Malah dengan langkah responsif dan proaktif kerajaan, penguncupan keluaran dalam negara kasar KDNK terbesar sejak krisis kewangan Asia 1997-1998 turut dapat diatasi. Ia apabila kadar unjurannya berjaya ditingkatkan semula kepada 6.4% tahun ini. Alhamdulillah, dengan kehendak Yang Maha Berkuasa, kerajaan andal menghadapi mehnah dan tribulasi dalam perjuangan membawa negara ke landasan pemulihan kesihatan, politik dan ekonomi demi memulihkan kesejahteraan hidup keluarga Malaysia dan kemakmuran negara. Malaysia juga diiktiraf negara ke-19 paling aman di dunia daripada 163 negara dan kedua di Asia berdasarkan Indeks Keamanan Global GPI. Kerajaan Keluarga Malaysia turut berjaya meningkatkan semula pelaburan langsung asing FDI dengan perolehan RM47.4 bilion dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini.
Jumlah perdagangan negara pula merekodkan peningkatan 33.1% kepada 1.87 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos 2022 berbanding 1.41 trilion ringgit tahun lalu. Pasaran buruh juga dipulihkan ke tahap guna tenaga penuh selain kadar pengangguran terus mencatat penurunan selama 12 bulan berturut-turut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru agar rakyat menggunakan kuasa mereka untuk memilih kerajaan yang mampu meneruskan pelaksanaan bajet 2023 yang dibentangkan Jumaat lalu. Ia bagi memastikan bajet terbesar dalam lipatan sejarah negara itu dapat dilaksanakan demi kestabilan politik, pengukuhan ekonomi serta kesejahteraan keluarga Malaysia. Ia membuktikan iltizam kerajaan dalam memastikan tiada siapa pun yang dipinggirkan. Seawal usia dalam kandungan sehingga ke usia emas, dari peniaga di Ceruk Desa sehinggalah ke konglomerat di tengah kota. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tidak mempunyai pilihan selain memperkenan permintaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin berkata, Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pekanan yang di-Pertuan Agong itu adalah bagi membolehkan pilihan raya umum diadakan sekaligus memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Al-Sultan Abdullah menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dapat menjalankan pilihan raya umum PRU ke-15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun Timur Laut yang diramal bermula pertengahan November ini. Baginda turut menegaskan negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya. Rakyat turut diajak bersama mendoakan negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah khususnya bencana banjir.